kawasan Shah Alam, Saudara Khalid. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tajahau. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang dimuliakan saudara pengurusi majlis, yang dihormati dan dikasihi saudara Tan Hong Pin selaku adun bagi kawasan Mengkibul, saudara Khairul Faizi, saudara Cintong selaku ahli parlimen bagi Parlimen Keluang, staf pimpinan DAP, staf pimpinan PKR, staf pimpinan PAS, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Pada mulanya saya kena minta maaf kerana sampai lewat sikit, kerana bila keluar Kuala Lumpur tadi hujan lebat, jam, teruk. So sepatutnya pukul 10 sampai, akhirnya pukul 11 baru sampai ya. Nasib baik ramai penceramah ya, yang dapat hold the crowd until 11 o'clock ya. Wastul yang berhormat Lim Chin Siang baru selesai ya. Dan unfortunate lah saya miss dia punya ucapan. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, yang saya nak sampaikan ialah bahawa Pakatan Rakyat merupakan satu coalition ataupun pakatan which is here to stay. Ianya merupakan satu fakta politik yang kekal, yang akan berada di dalam arena politik Malaysia untuk satu jangka masa yang panjang lagi. It is not a temporary phenomena. Ianya bukan sementara. Kerana apa? Kerana 2008 kita telah capai kemenangan di beberapa negeri, prestasi yang cukup mengagumkan. Di antara prestasi yang terburuk bagi UMNO Barisan Nasional. Tapi pada masa itu ada yang kata UMNO Barisan Nasional were caught napping. Dia dalam keadaan selesa, dia tak sangka dia boleh kalah, maka dia dalam keadaan separuh tidur. Maka kita menang terkejut. UMNO Barisan Nasional kalah terkejut. Lebih baik menang terkejut daripada kalah terkejut ya tuan-tuan. Tapi dua-dua terkejut lah ya. It was a surprise for everybody. So no one was prepared. UMNO Barisan Nasional was not prepared for Pakatan Rakyat in 2008. Dekat Selangor at that time, El Toyo masih bercakap tentang pembangkang sifar. So dia ingat dia kuat, dia relax. Oleh kerana dia tak bersedia, maka dia kalah. That was in 2008. Tapi 2013 dia tahu Pakatan Rakyat kuat. Dia guna segala kekuatan yang ada pada diri dia. Dia cuba kalahkan Pakatan Rakyat. Tapi dia gagal. With its full strength, dia cuba rampas balik negeri Selangor. Tapi bukan sekadar dia gagal untuk rampas balik Selangor, tuan-tuan dan puan-puan. Rakyat Selangor kembalikan Pakatan Rakyat dengan majoriti yang jauh lebih besar daripada 2008. Pada 2008 Pakatan Rakyat hanya menang 36 kerusi. Pada 2013 dengan segala kekuatan yang ada pada UMNO Barisan Nasional, dengan segala penipuan yang ada pada diri mereka, dengan segala taktik dan strategi putar belik
fitnah, propaganda yang dilakukan oleh mereka dengan politik wang yang mereka amalkan. Daripada 36 kerusi DUN, akhirnya mereka kalah. 44 kerusi DUN jatuh pada Pakatan Rakyat. Maknanya apa, tuan-tuan? Maknanya kita jangan cepat kecewa, kita jangan putus asa. Betul, kita tak capai lagi kehendak kita untuk sampai ke Putrajaya, tapi jangan anggap ianya satu perkara yang mustahil dan tak boleh tercapai. Walaupun ada penipuan, walaupun ada penyelewengan, walaupun ada politik wang, tidak mustahil sekiranya kita bekerja keras dan kita dapatkan sokongan daripada rakyat. Di negeri Selangor, yang bezanya 2008 dengan 2013 ialah kita mempunyai kerajaan. Dan alhamdulillah kita mempunyai kerjasama yang mampat, yang mantap, yang padu di kalangan PAS, PKR dan DAP. Saya rasa kerjasama di antara PAS, PKR dan DAP yang terbaik wujud di negeri Selangor. Ya. Dan oleh kerana ianya baik, pemerintahannya baik, pendekatannya baik, maka dari 2008 orang nampak kita mampu mentadbir dengan cekap, bersih, tak ada apa-apa penyelewengan. Rakyat dapat menikmati bermacam-macam kebajikan dan kebaikan, tak ada bergaduh. Maka akhirnya 2013 rakyat menambahkan kursi untuk Pakatan Rakyat. Ini merupakan satu kejayaan dan satu kebanggaan. Di seluruh negara pun, tuan-tuan dan puan-puan, begitu juga. Kalau kita lihat dari sudut undi popular, saya rasa yakin penceramah-penceramah yang lain pun they must have mentioned this, ya. The other speakers must have mentioned this. Tapi tak apalah, biar saya repeat. Undi popular ada pada pihak Pakatan Rakyat. Kita dapat 53% daripada undi rakyat. UMNO Barisan Nasional hanya mendapat 47%. Di Semenanjung kita menang. Kita ada 82 kerusi parlimen di Semenanjung. UMNO Barisan Nasional hanya ada lebih kurang dalam 75 kerusi parlimen. Mereka menang di Sabah dan Sarawak. UMNO Barisan Nasional can only survive di negeri-negeri yang mana rakyat miskin yang banyak, kerana dia beli undi. They can offer to the rakyat pengundi RM100 sebelum mengundi. Kalau menang RM150 lagi. Bagi orang susah, orang kampung, that's a lot of money. Dan di Sabah dan Sarawak, politik wang merupakan satu perkara yang tak ada mana-mana pihak boleh nafikan. Inilah apa yang berlaku. Dan di kawasan-kawasan mereka, satu parlimen 20,000. Banding dengan Semenanjung, satu parlimen 100,000. Kalau di Shah Alam saya menang 50,000 undi, saya dapat satu parlimen. Di Sabah, di Sarawak menang 50,000 undi, you boleh dapat sampai 5 parlimen. Itulah sebabnya mereka mempunyai lebih kursi parlimen, tapi undi yang tak sebanyak. Maka tuan-tuan dan puan-puan, dalam parlimen yang akan datang, mereka akan usahakan persempadanan baru.
Apa yang mereka akan buat sekarang ini, oleh kerana mereka melihat bahawa orang bukan Melayu ramai yang sokong Pakatan Rakyat, they will try to create constituencies ataupun kawasan parlimen. Orang bukan Melayu semua dia masuk dalam satu parlimen. Orang Melayu dia ramaikan dalam parlimen, kawasan-kawasan parlimen yang lain. Sebagai contoh, kalau dekat Shah Alam ada pengundi-pengundi Cina dekat kawasan Taman Berkeley, dia akan masukkan ke Kelang. Dengan cara itu dia kalah Kelang tak apa, tapi Shah Alam dia menang. Daripada 2 parlimen kalah, dapat 1, menang 1. Ya, ini perancangan mereka. So maknanya apa? Maknanya our biggest challenge sekarang ini untuk nak hadapi GE14, kita nak kena tentukan sokongan orang bukan Melayu kekal dengan Pakatan Rakyat, sokongan orang Melayu akan kita tambahkan. Untuk nak capai ini, negeri Selangor insya-Allah akan menjadi sebagai negeri contoh untuk menzahirkan bahawa pemerintahan kerajaan Pakatan Rakyat tidak akan mencabar ataupun menjejas kepentingan mana-mana kaum. Bawah Pakatan Rakyat semua kaum terbela, dan oleh kerana itu orang Melayu tak perlu takut, orang bukan Melayu pun tak perlu takut, orang India pun tak perlu takut, orang Cina pun tak perlu takut. Kerana apa? Kerana Pakatan Rakyat merupakan kerajaan yang membela setiap seorang rakyat Malaysia tanpa mengambil kira bangsa ataupun agama. Ini cabaran yang kerajaan Pakatan Rakyat Negeri Selangor memahami sebagai tanggungjawab dan tugas yang terpenting. We must govern with the intention of ensuring that non-Malay and Malay support for Pakatan Rakyat will be sufficient to overcome any form of penipuan dalam pilihan raya yang ke-14. Kerana apa? Kerana pilihan raya 14 sure mati untuk Barisan Nasional, insya-Allah. Ya, betul tak? Ya? Tapi we need your help, because it's not our personal battle. Ni bukan perjuangan Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk kepentingan dia, ataupun Lim Kit Siang untuk kepentingan dia, ataupun Ustaz Hadi untuk kepentingan dia. It is a battle of the rakyat. Perjuangan rakyat nak selamatkan negara Malaysia ini daripada terus dirosakkan oleh UMNO Barisan ini. Saya nak akhiri on a rather sad note, ya. Sad note. Berita yang kurang baik bagi tuan-tuan dan puan-puan, bagi rakyat Malaysia. Apa dia? Hutang negara kita. Hutang negara kita pada hujung 2006, 31st December 2006, our national debt was 252 billion. Pada 31 hari bulan 12 2006, hutang negara kita 252,000 juta. Itu hutang dia. Pada 31 hari bulan 12 2012, 6 years after, 6 tahun saja, hutang negara kita telah mencecah 537,000 juta. 537 billion. Dalam masa 6 tahun, hutang negara kita menjadi 2 kali ganda. Bila isu ini dibawa ke Parlimen, ahli-ahli Parlimen Barisan Nasional dia kata apa? Dia kata so what? Apa masalahnya? Hutang negara Jepun jauh lebih tinggi,
hutang negara Amerika Syarikat jauh lebih tinggi. Bagi mereka, persoalan hutang negara ini merupakan persoalan yang remeh, tak penting, banyak mana pun tak kisah, lagi banyak, mungkin lagi hebat, saya pun tak tahu. Tapi bila kita highlight kepada mereka, sudah 14 tahun berturut-turut bajet negara, bajet defisit, belanja lebih daripada pendapatan, hutang semakin tahun semakin naik. Sekarang ini 537,000 juta satu tahun. Nak servis hutang kita saja, kita kena bayar just for loan servicing hampir 25 bilion tahun. Ini yang masalahnya. Dan malangnya, dengan segala perbelanjaan yang dilakukan oleh UMNO Barisan Nasional untuk pilihan raya, yang mana seolah-olah tidak ada had, apa saja dia sanggup belanjakan, maka saya yakin at the end of this year, hujung tahun 2013, hutang negara kita akan bertambah paling kurang by another 25 or 30 billion. Ini masalah. Dan untuk menghadapi ini, Barisan Nasional akan laksanakan sistem pencukaian yang baru yang dikatakan GST. Inilah yang masalah yang kita terpaksa hadapi. Tapi dengan masalah ini, insya-Allah ianya akan meyakinkan rakyat lagi bahawa perubahan itu perlu. Lalu kita kena bekerjasama. PAS, DAP, PKR kena teruskan Pakatan Rakyat itu. Kena kerjasama, kena kukuhkan lagi, kena betul-betul bekerja dengan mantap, dengan padu lagi, dengan sokongan rakyat. Kita bebaskan negara kita daripada kongkongan UMNO Barisan Nasional, supaya negara kita yang kaya raya ini tidak akan dirosakkan dan dibebankan dengan hutang yang begitu besar hasil daripada penyelewengan, salah guna kuasa, rasuah yang berterusan. Ya, jangan kita harap UMNO Barisan Nasional berubah, dia tak akan berubah. They have proven it. Tengok sikap dia. Sampai Nurul Izzah nak pergi ke Sabah pun disangkut, dihalang. Ya? Dia tak ada hormat untuk hak rakyat. Orang-orang yang aktivis ditangkap, di-charge dan sebagainya. UMNO Barisan Nasional will not change. We must change that by defeating them in the next election. Ya? Lalu saya harap tuan-tuan dan puan-puan akan terus memberi sokongan. Jangan putus asa, jangan kecewa. Our journey continues. Kita tak capai 10 langkah masuk Putrajaya, tapi kita dah capai 6 langkah, halfway there. One more general election, insyaAllah we can do it. Dengan itu saya ucapkan ribuan terima kasih. Saya ucapkan tahniah kepada pengundi dan warga Keluang yang telah memberikan kemenangan kepada calon-calon Pakatan Rakyat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Berikan tepuk tangan kepada Yang Berhormat Khalid Samad, Ahli Parlimen Shah Alam. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pada malam ini kita berjaya memungut derma sebanyak 6,900